Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Hari ni kita nak belajar fiqh solat bab bab apa? Saya tulis hari dulu. Hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Jim Mim Ain Ta marbutah. Jumaat. Berapa hari bulan? 17 hari bulan 7 2020. Kalau nak tukar dalam jawi macam mana? Bawa turun je huruf-huruf ni, nombor-nombor ni. Satu dalam jawi macam mana? Macam tu. 7 macam tu. 7 macam tu, buat turun. 2 turun. Kosong jadi titik. 2 buat turun. Kosong jadi titik. Dapatlah ejaan yang dia punya ejaan yang jawinya. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar tentang satu benda, iaitu lafaz maksud lafaz azan. Kita akan pergi satu-satu. Saya yakin semua pernah dengar lafaz azan, betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Okey, sebelum tu adik-adik kena tahu azan ni kita panggil sebagai syiar Islam. Azan ni adalah syiar Islam. Azan ni sebaik-baiknya setiap kali sebelum kita solat, kita azan dulu. Contoh sebelum solat zuhur, kita azan. Walaupun kita solat sendiri di rumah, sebelum solat kita azan. Lepas azan kita baca doa, lepas habis azan, lepas tu kita nak solat, kita iqamat dan baru kita solat. Sebaik-baiknya begitu. Sebab apa? Sebab azan ni salah satunya dia menghalau syaitan, kan? Jadi bila kita azan dulu sebelum solat tu, automatik dah syaitan ni jauh daripada kita. Jadi bila kita nak solat tu, dia mudah sikit lah, khusyuk nanti akan datang khusyuk. Macam tu. Seterusnya, azan ni sebab apa kita kena tahu maksud? Supaya barulah kita akan lebih menghargai. Contoh, Ustaz bagi contohlah, kalau kamu tengok cerita kartun, tapi kamu tengok kartun tu kartun Inggeris, kamu tengok cerita kartun Inggeris, kamu tengok je tapi kamu tak faham maksud. Dan cerita kartun tu pun dia tak ada subtitle kat bawah tu, kan? Jadi kamu tengok je, seronok tak? Mestilah tak seronok, kan? Lagi seronok kalau kamu tengok cerita kartun tetapi dia ada subtitle, dia ada terjemahan dekat bawah tu. Ataupun kamu tengok cerita kartun Inggeris tapi kamu boleh setting pakai kamu punya remote tu supaya tukar kartun tu daripada cakap orang putih dia jadi cakap Melayu. Baru kamu faham, betul tak? Sama juga. Maksudnya apa? Kita kena faham barulah kita rasa seronok nak tengok. Sama juga macam azan ni, kita kena faham barulah kita boleh hayati apa maksud, makna tersirat di sebalik lafaz azan ni. Azan ni, lafaz Allahu Akbar ni sampai la ilaha illallah tu bukannya Nabi yang reka, tetapi dia daripada ilham Allah. Allah ilhamkan kepada seorang sahabat Nabi melalui mimpi. Lalu Allah yang susun kalimat-kalimat ni. Bukannya direka-reka, Allah sendiri yang susun. Jadi kita nak pergi maksud lah satu-satu. Kalau nak tengok dalam buku, boleh buka buku fiqh solat. Ni yang warna biru ni. Muka surat 26 ada kat sini. Ni bolehlah buka sambil-sambil dengar, ataupun senang cerita tengok dululah Ustaz ajar, nanti buka. Okey. Allahu Akbar, terpadam sikit. Kita nak tahu maksud Allahu Akbar. Allah maknanya Allah. Akbar maknanya Allah. Akbar ni maknanya maha besar. Allah itu maha besar. Ini sama pengulangan kan, Allah Akbar. Maknanya sama juga lah, Allah maha besar, Allah maha besar. Itu maksud azan yang pertama tu. Allahu Akbar. Maknanya dalam bahasa Melayu yang kita faham, Allah tu maha besar, Allah maha besar. Lafaz azan bermula dengan kalimah Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu dalam dunia ni yang paling besar Allah lah. Mana kalau kita tengah baca buku ke, kita tengah tengok TV kan, tiba-tiba kita dengar azan Allahu Akbar, maka cepat-cepatlah kita pergi solat, sebab kita tahu Allah yang paling besar. Okey, rangkap lafaz yang kedua lepas Allahu Akbar tadi itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kan, kita ulang 2 kali. Asyhadu ni maknanya akulah ataupun saya, tapi kita panggil aku bersaksi. An ni maknanya bahawa
La ni, la maknanya tidak. Ini Ustaz terjemah satu-satu. Tidak ataupun tiada. Tiada. Ilaha ni maknanya Tuhan. Tiada Tuhan illa kecuali. Kecuali Allah maknanya Allah lah. Maknanya sekarang ni baru kita tahu lafaz maksud asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Itu maksud yang ni. Lepas tu yang kita nak pergi yang seterusnya. Okey. Dan baris yang ke bawahnya azan tu kita akan sambung betul tak? 2 kali pula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Asyhadu kita terjemah satu-satu bagi kita faham. Asyhadu maknanya aku bersaksi. Anna tadi kita terjemah tadi bahawa Muhammadan ni adalah nama Nabi Muhammad. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasul. Rasul maknanya Rasul lah. Nabi Muhammad Rasul. Allah maknanya Allah lah. Rasulullah kita panggil kan. Maknanya rangkap dia apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah ataupun Nabi Muhammad itu Rasulullah. Pesuruh Allah lah. Allah yang lantik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, Nabi Allah menyampaikan dakwah. So kemudian lepas dah tadi tu dia 2 kali pula kan kita baca hayya 'alas salat kan 2 kali kan. 2 kali ni apa maksud pula hayya 'alas solah ni? Kita terjemahkan dekat satu-satu. Hayya ni maknanya marilah. Marilah kita. Hayya 'ala. Marilah kita. 'Alas solah ni maknanya marilah kita menunaikan solat. Berapa kali Allah ulang dalam lafaz azan hayya 'alas solah ni? 2 kali. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Bila doa azan tu maksudnya apa? Marilah kita menunaikan solat. Sebab apa kena tunaikan solat? Sebab Allah suruh. Itu je. Kalau orang tanya sebab apa kena solat, sebab Allah suruh, Nabi buat. Lepas dah hayya 'alas solat barulah hayya 'alal falah. Hayya tadi kita dah terjemah dah. Hayya tu maknanya marilah kita. Ala ni marilah kita. 'Alas solah hayya 'alal falah ni maknanya marilah kita menuju kejayaan. Falah ni maknanya kejayaan, berjaya, falah. Tadi yang berapa kali kita sebut kat? 2 kali juga kan kalau kita azan. Tadi sebelum hayya 'alal falah, hayya 'alas solah dulu kan. Hayya 'ala solah. Okey, 2 kali juga. Lepas tu barulah kita ulang dengan barulah kita sambung dengan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Hayya 'alal solah tadi kita dah terjemah dah. Hayya ni marilah kita. Marilah kita solat. Allah ulang 2 kali. Lepas tu barulah Allah kata marilah kita menuju kejayaan. Okey, sini benda yang kita kena ingat, benda yang kita kena faham. Allah, kenapa Allah susun lafaz dia? Kenapa hayya 'alal solah dulu baru hayya 'alal falah? Kenapa Allah suruh solat dulu barulah Allah kata, barulah Allah ajak kita untuk pergi berjaya? Sebab sebenarnya dalam dunia ni kalau kita nak berjaya benda yang mula-mula yang kita kena buat adalah kita kena jaga solat. Siapa yang dia jaga solat, insya-Allah dia akan berjaya. Bukan takat di dunia, berjaya dunia dan akhirat. Kena ingat tu sampailah kita besar, sampai bila-bila. Sebab tu dalam lafaz azan ni dia nak ajak kita orang Islam supaya kalau kita nak berjaya, tunaikan solat dulu. Sebab tu dalam azan dia susun hayya 'alas solah dulu 2 kali. Barulah dia sebut hayya 'alal falah. Maksudnya Islam dia ajar kita solat, kita kena solat. Dan Islam pun tak suruh kita ni jadi orang yang gagal.
Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang berjaya. Tapi syarat nak berjaya tu kena buat apa? Solat dulu. Faham? Penting ni, poin penting. Kemudian last tu apa? Sama kan, Allah Akbar tu maknanya Allah Maha Besar lah. Allahu Akbar tu. Itu last La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar tadi kita dah terjemah dekat Allah Maha Besar. La ilaha illallah, la tadi kita dah terjemah dah. Tiada. Illa pun kita dah terjemah dah. Tuhan, tiada Tuhan illa maknanya kecuali. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu maksud lafaz azan. Penting tak? Lafaz azan ni kita kena faham, sebab bila kita faham, barulah kita akan menghayati azan. Dan kita kena tahu azan, kalau kita dengar azan, adik-adik, kita kena hormat azan. Kalau kita tengah berdiri, duduklah. Itu tanda kita hormat. Dan duduk dan jawab azan. Macam mana nak jawab azan? Kelas yang akan datang kita belajar. Untuk kelas ni kita fahamkan dulu maksud makna lafaz azan. Azan ni benda yang syiar Islam, terutamanya orang lelaki, sebaik-baiknya kena pandai azan lah. Sebab nanti bila dah besar, kita nak kena azankan untuk anak-anak kan. Jadi kita kena belajar azan ni. Dan azan ni, antara tujuan azan banyak. Antara tujuan azan ada banyak. Pertama yang biasanya adalah azan ni, tujuan kita azan adalah tanda masuk waktu. Tanda masuk waktu solat. Ini itu tujuan azan. Sebab tu bila masuk je waktu solat Zuhur, kita azan. Masuk je waktu solat Asar, kita azan. Kan? Sebab tujuan azan tu memang yang antaranya kita seruan, kita nak bagi tahu orang dah masuk waktu. Tujuan azan yang lain juga adalah untuk apabila kita boleh guna azan ni bila kita masuk rumah baru. Bila kita masuk rumah baru ataupun rumah yang dah lama kosong, kita masuk, maka kita laungkan azan. Ataupun bila lagi kita boleh azan? Bila kita duduk dalam cuaca yang sangat teruk, cuaca yang sangat buruk. Contohnya kita tiba-tiba tengok ada ribut pasir, ataupun tiba-tiba ada ribut yang sangat-sangat teruk, besar sangat ribut tu, kita duduk dalam rumah seorang-seorang. Maka waktu tu kita nak minta perlindungan daripada Allah, kita laungkan azan. Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, boleh laungkan azan. Tapi kalau orang perempuan lebih disunatkan kepada iqamah lah. Tapi kalau seorang-seorang perempuan tak apa, boleh azan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dah lepas tu jangan lupa buat latihan muka surat 27. Kalau dalam buku tu dia tulis Jawi macam tu, muka surat 27. Ini gambar ni. Ni. Sila padankan lafaz azan dengan maknanya. Ni dia tersilap, bukannya sa macam tu. Tersilap, tak nampak lah. Ejaan maknanya, alang-alang tu kita belajar lah yang betul kan. Ni bukan macam ni maknanya. Dia tersilap, buku tersilap cetak. Dia bukannya macam ni. Ini huruf sa, dia huruf nya, dia macam tu. Macam huruf nun, tapi dia ada 3 titik. Maknanya. Wallahu a'lam.